Okey, dan sekarang kita terus berintas langsung dengan Zulmizan Azam yang berada di Doha, Qatar. Assalamualaikum Zul. Boleh dengar dengan jelas? Waalaikumsalam Suzana. Alhamdulillah. Baik, saya Okey. dengar dengan jelas. Zul, nak tanyalah Zul dengan kameraman Syahir boleh tidur lena ke malam tadi Zul? Nampaknya macam tak apa lena. Diganggulah dengan kekalahan 0-4 episod duka skuad Harimau Malaya. Tapi ya, saya cuba berpositif lah untuk kempen Piala Asia 2023 ni. Okey, terbaik Zul. Okey, menyentuh laporan Zul tentang respon penyokong mengenai kekalahan Malaysia kepada Jordan. Mungkin Zul boleh kongsikan dengan lebih jelas agaknya bagaimana suasana yang menyelubungi penyokong Harimau Malaya yang berada di Stadium Al Janoub sebaik whistle penamat dibunyikan. Nampaknya mereka memang kecewa. Kecewa dan orang kata tak dapatlah menyembunyikan perasaan sedih tu sebab ada di kalangan mereka ni datang dari Kuala Lumpur kan, dah berbelanja agak besar untuk datang ke sini, dan juga penyokong-penyokong yang berada di Qatar ni, rakyat yang berada di Qatar ni, mereka juga memang kita nampak sugul dan juga macam tak percaya kita boleh kalah besar sebab rata-ratanya sebenarnya tak kisah kalau kalah, tetapi kalah mungkin tak melawan ataupun bukan menunjukkan permainan sebenar, itu rata-ratanya tak boleh terimalah daripada rata-rata penyokong negara. Dan ada juga yang masih bersikap positif dan mengharapkan kebangkitan dapat dijelmakan anak buah Kim Pan-gon, dan mengharapkan keajaiban lah dalam dua perlawanan berikutnya bertemu Bahrain dan juga Korea Selatan. Okey, bagaimana pula dengan keadaan barisan pemain, penerimaan mereka, keyakinan mereka? Apa yang kami dapat lihat di atas padang, memang mereka kelihatan sugul selepas kekalahan pada Jordan, dan seperti Zul tadi interview Dion Coles, nampaklah riak wajah Dion yang saya fikir dia memang tak selesa dengan keadaan itu. Mungkin Zul boleh jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, betul. Rata-rata pemain sebenarnya tak mahu ditemu ramah, tetapi ya, saya sempat mendapatkan beberapa pemain untuk memberi perkongsian, seperti kalau kita dapat lihat tadi Dion Coles, Faizal Halim, lepas tu ada lagi Paulo Josue sebenarnya. Tetapi kita nampak lihat dari segi nada suara mereka tu, perasaan sedih dan kecewa menyebulungilah pemain-pemain ini. Rata-ratanya menganggap gol-gol awal itu sebagai turning point lah kepada kekalahan mengejutkan. Sebenarnya katakan mengejutkan kerana kekalahan besar itu berlaku kepada skuad Harimau Malaya pada ketika mereka melalui prestasi yang baik. Dan apa yang saya boleh katakan lagi, memang mereka kini memerlukan satu semangat baru, motivasi baru untuk bangkit dalam aksi seterusnya. Okey, ini kita nak beralih kepada sesuatu yang saya rasa lebih serius lagi. Mungkin boleh kongsikan di mana Pan-gon ada membuat permohonan maaf. Tapi pada masa sama, dia juga mempertahankan keputusannya mengenai kesebelasan utama yang diturunkan. Bermakna, Zul, ada faktor lain yang mungkin Pan-gon rasa akibatkan gawang Malaysia bolos 3 gol dalam masa 25 minit di babak pertama tu, Zul. Apa yang diperkatakan Pan-gon yang saya dapat fokuskan di sini ialah beliau akui ada sedikit gementar daripada pemain-pemainnya beraksi untuk ataupun melalui pengalaman pertama beraksi di kempen Piala Asia. Itu tidak dinafikan sama sekali daripada jurulatih daripada Korea Selatan ini. Tetapi apa yang kita dapat lihat itu, situasi itu mungkin didorong dengan percaturan taktikal, pemilihan pemain yang tak menjadilah bagi saya. Dan kalau kita dapat lihat, Pan-gon juga sebenarnya boleh dikatakan tak dapat menerima keputusan ini kerana ini merupakan kekalahan besar pertama skuad Harimau Malaya sejak Pan-gon mengambil alih pasukan pada awal tahun 2022. Sebelum ni kita hanya kalah 3-0 sahaja paling besar, iaitu kepada Thailand dan juga Vietnam. Jadi dengan keputusan 4-0 itu sebenarnya keputusan yang tak boleh diterima untuk skuad negara. Okey, di Malaysia juga turut menerbitkan persoalan di kalangan penyokong di sini adalah
pemilihan Romel Morales ke dalam pembesaran utama. Zul pun ada menemu bual Romel Morales. Mungkin ada juga penjelasan lanjut dari Panggon mengenai perkara ini, Zul? Malangnya Panggon tak berminat untuk menjawab persoalan membabitkan individu apabila kita menanyakan apa sebab utama dia menurunkan pemain ini dia lebih selesa untuk tak menjawab kerana mungkin dia untuk melindungi pemain-pemain, tetapi itu menjadi persoalan saya kerana percaturan Romel dalam kesebelasan utama saya lihat lebih kepada percaturan berisiko. Kerana pemain ini adalah pemain yang bertaraf pemain dikatakan pemain import kan di Liga Malaysia, baru saja dinaturalisasikan, cuma untuk melakukan debut di pentas Piala Asia dilihat sebagai satu keputusan berani mati jugalah daripada Kim Panggon, dan akhirnya pemain ini gagal memberi sumbangan besar kepada pasukan, sebaliknya mendapat kritikan daripada peminat-peminat, dan Romel juga nampak bergelut untuk menampilkan aksi terbaik pada ketika skuad negara mempunyai pilihan-pilihan lebih baik di luar, di bangku simpanan seperti Paulo Josue, seperti saya katakan, mampu menawarkan aksi lebih baik berbanding Romel. Kita dapat lihat gagal untuk memberi satu percubaan atau ancaman yang bahaya kepada gawang skuad Jordan Su. Okey, begitupun Zul, saya pasti ada juga perkara positif yang boleh diberikan highlight di sini. Saya bagi contoh, saya terpanggil untuk berkongsi tentang Stuart Wilkin yang beraksi dengan cukup baik dan hampir memberikan gol buat Malaysia. Zul? Ya, saya setuju apa yang diperkatakan oleh rata-rata peminat. Stuart Wilkin, pemain yang beraksi baik pada pertemuan menentang Jordan, kerana pemain ini sentiasa berada dalam padang, sentiasa berada dalam permainan, menerusi percubaan, menerusi tekanan yang diberikan kepada pihak lawan, berbanding pemain-pemain lain yang mungkin hilang dalam padang ketika pertemuan tersebut. Dan Stuart juga, saya ada berbual beliau menafikan sebenarnya gagal membentuk gandingan yang baik bersama Afiq Fazail pada ketika rata-rata menganggap Afiq sebenarnya tidak menunjukkan prestasi yang diharapkanlah, tetapi Stuart menolak tanggapan itu dan percaya sebenarnya boleh diperbaiki gandingan beliau dan Afiq, dan mengharapkan mampu untuk memberi sumbangan besar dalam perlawanan berikutnya. Okey, kita mengharapkan itulah yang terbaik nanti, Zul. Okey, selepas apa yang telah dipamerkan anak buah Kim Panggon pada aksi menentang Jordan, mungkin Zul boleh berkongsikan bagaimana Zul melihat keyakinan Panggon pada sidang media ketika Zul bertemu dengan Panggon ketika itu. Masih memberi harapan ke untuk layak ke pusingan kalah mati? Ya, saya ada tanyakan soalan itu kepada Panggon. Apakah kekalahan kepada Jordan memberi peluang kepada skuad negara untuk mara ke pusingan 16 akhir kerana perlu bertemu Bahrain dan juga Korea Selatan? Dan beliau menjawab, ya, pasukan negara masih mempunyai peluang. Tiada yang mustahil berlaku, dan berdasarkan situasi itu saya melihat Panggon menjurus untuk mendapatkan mata bertemu Bahrain, mungkin kemenangan menjadi matlamat utama di samping mengharapkan keajaiban seri bertemu Korea Selatan untuk sekurang-kurangnya berada di pasukan 4 terbaik di kedudukan ketiga, dan bonus jika muncul naib juara dalam kumpulan E. Dan seperti saya katakan, bukan sahaja Panggon, pemain-pemain juga masih bersikap positif untuk dua perlawanan berikutnya. Apa yang saya boleh rumuskan, mereka mengandaikan belum berakhirlah perjuangan skuad negara di kempen Piala Asia. Pada ketika saya sendiri meramalkan sukar jika kita berpadukan aksi pertama berdepan Jordan. Okey, sukar, tetapi saya fikir memang kita kena terus berjuang sebelum perlawanan ini tamat, persaingan ini tamat. Okey, Zul, terima kasih. Terima kasih juga kepada kameraman Syahir atas setup cross yang cukup cantik, panorama yang saya sangat suka. Terima kasih, Zul.